Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua penonton Malaysia. Hari ini bertemu kembali untuk siaran di pagi Jumaat 15 Disember 2023. Bertemankan saya Hazrina Kasim dan juga rakan setugas. Ya, saya Ani Bizati dan pastinya hari Jumaat merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh antara kita. Sebab perancangan untuk hari Minggu ini akan dilakukan pada hari ini. Lebih-lebih lagi kita perasan tadi trafik agak okey lah kan. Tak ada terlalu pack sangat kan. Tapi apapun kita harapkan yang terbaik. Pastinya kita hari ini akan berkongsi dengan anda pelbagai informasi-informasi terkini. Terutama sekali antaranya kita akan bawakan juga pelajar Palestin yang melanjutkan pelajaran di Malaysia. Ada perkongsian, pastinya kita nak tahu perkembangan terkini dan perkara-perkara lain lagi. Soal wang hari ini antara yang utama. Soal wang hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan bank digital yang merupakan bank pertama di Malaysia menggunakan platform secara dalam talian tanpa ada bank fizikal. Kita nak tahu dari segi manfaatnya kepada pengguna dan bagaimana ia boleh merangsang ekonomi negara. Semuanya kita nak bincangkan sekejap saja lagi bersama dengan tetamu kita di studio. Okey, untuk 1 jam ataupun minit-minit yang awal ini kita akan berkongsi dengan anda keadaan cuaca semasa. Macam biasa seperti mana yang anda dapat saksikan di Kaca TV sekarang ini ataupun saya pasti mereka yang sangat cakna dengan perancangannya pasti dah cek dulu di Met Malaysia. Kota Baru Kuantan, Ipoh agak hujan sedikit, tapi apa yang lebih penting di sini? Ini berkenaan dengan amaran hujan berterusan bahaya bahagi negeri Kelantan dan juga Terengganu, dan amaran hujan berterusan untuk kategori buruk pula di Kelantan, di bahagian Gua Musang dan juga di beberapa daerah di Terengganu lah. Okey. Sebab apa kita nak kongsikan? Pastinya kita nak tahu di mana kawasan yang perlu kita berikan perhatian lebih. Terutama sekali ini dia banjir di 12 jalan kampung di Kuala Krai. Di Kuala Krai, kawasan-kawasan itu katanya dah pun ditutup, kawasan-kawasan yang melibatkan beberapa laluan kampung ini. Jadi kita harapkan ialah sebab laluan kampung ini penting untuk mereka, terutama sekali lokaliti yang berada di situ untuk melalui kawasan-kawasan itu. Tapi anda perlu ambil tahu kerana banyak jalan yang tutup, mungkin akan mengganggu sedikit sebanyak pergerakan anda. Apapun kita harapkan yang terbaik. Hujung tahun ni kita bukan lagi rasa kekok kan dengan situasi ataupun keadaan cuaca ini. Sememangnya inilah di saat kita perlu perhatikan segala pergerakan perancangan yang lebih baik lagi. Okey. Selain daripada cuaca, kita juga nak kongsikan berkenaan dengan keadaan kes COVID di negara kita yang agak merisaukan ketika ini semakin meningkat. Paling risau, betul. Ini golongan rentan dan juga golongan yang berisiko tinggi diminta untuk mengambil dos penggalak ketiga, dan menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata bekalan vaksin masih mencukupi dan belum mencapai tarikh luput, jadi ianya bersesuaianlah untuk mereka kan golongan-golongan rentan ini menerima dos penggalak. Kalau kita lihat kes juga dilaporkan meningkat kepada 12,757 kes berbanding 6,799. Sebab kita jarang kan, macam sebelum ni masa awal-awal kita baru mengenali COVID ini kita selalu kongsikan angka. Tapi tahu-tahu je sekarang dah 12,000 kes, 12,757 kes. Yang ini merupakan minggu epidemiologi ke-49 iaitu 3 hingga 9 Disember yang lalu. Satu number ataupun angka yang perlu dikhawatiri. Saya pun risau jugalah kan, terutama sekali kanak-kanak kita, mereka yang ada golongan-golongan yang berisiko tinggi pastinya perlu lebih berjaga-jaga. Itulah yang diperlukan berkenaan dengan dos penggalak ketiga ini. Betul. Baik, kita nak bawakan perkongsian. Bak kata Hanim sebentar tadi, kita nak bercerita tentang luahan rasa dan juga harapan besar rakyat Palestin yang berada di Malaysia ini terhadap keluarga mereka yang jauh ketika ini dengan pelbagai kemungkinan yang boleh berlaku. Jadi sebelum kita nak bersama dengan mereka, apa kata kalau kami kongsikan bingkisan ini? Saksikan. مفتوح هنا حبيبي روح. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, angka kematian akibat konflik Palestin-Israel yang berterusan sejak 7 Oktober lalu mengorbankan lebih 18,000 nyawa, manakala lebih 50,000 rakyat Palestin cedera. Tentera Israel masih meneruskan serangan udara, laut dan darat sehingga menyebabkan kemusnahan besar-besaran di kebanyakan kawasan berpenduduk padat. Rumah, sekolah, kemudahan perubatan dan infrastruktur kesihatan awam menjadi sasaran.
Kesannya bukan sahaja dirasai oleh mereka yang berada di negara bergolak itu, warga Palestin yang berjauhan daripada keluarga turut merasai penderitaannya. Seperti kisah seorang graduan Palestin yang pilu ketika menerima sijil PhD kerana risau dengan nyawa keluarga yang sedang dalam bahaya. Jihad M.A. Shihab berjaya meraih ijazah kedoktoran PhD Akademi Tamadun Islam Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan pada Majlis Convocation Universiti Teknologi Malaysia UTM ke-67 November lalu. Pada awalnya, dia keberatan untuk hadir, tetapi keprihatinan Permaisuri Johor Raja Zahrid Sofia Almarhum Sultan Idris Shah yang ingin bertemu membuatkannya mengambil keputusan untuk datang bersama suaminya, Dr. Abdul Rahim Shihab. Jihad turut mendapat perkabaran duka daripada keluarga suami apabila rumah abang ipar diserang Israel. Bagi Maram Besaiso pula, pada 7 Oktober, dia berangkat ke Malaysia bagi mengikuti pengajian sarjana bidang pemakanan klinikal di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Dan ketika itulah perang meletus. Maram trauma menunggu perkabaran keluarganya di Gaza. Hanya doa yang mampu diutus kepada keluarga yang jauh beribu batu agar mereka berada dalam perlindungannya ketika di bumi para anbiya. Ya, mereka mempunyai impian yang cukup besar, mendapat peluang yang begitu berharga untuk melanjutkan pelajaran. Sewajarnya kita berikan kepada sesiapa sahaja, termasuklah mereka ini pelajar-pelajar dari Palestin. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, perasaan risau, perasaan sedih yang mengiringi perjalanan untuk mereka berjaya ini pastinya ralat. Pastinya melihat kepada individu-individu yang kita kongsikan ini, kita nak tahu bagaimana keadaan. Entah bila kali terakhir mereka dapat berhubung dengan keluarga mereka yang berada di Gaza. Jadi kita akan bersama dengan 4 individu yang berada di studio dan juga secara maya. Dan kita sebenarnya nak meraihkan kehadiran Maram Besaiso, warga Palestin yang kini merupakan penuntut di UKM. Assalamualaikum Maram. Waalaikumsalam. Okay. Dan kita juga bersama di studio Dr. Rozilawati Ahmad, pensyarah dan penyelaras UKM SHAPE International Students Fakulti Sains Kesihatan UKM. Terima kasih bersama kami hari ini, Doktor. Juga kita raikan we are very honoured and pleased to welcome Dr. Jihad dan juga Dr. Abdul Rahim via online right now. Assalamualaikum and very good morning. Assalamualaikum warahmatullahi and very good morning to you and to all those are watching us. How are you, Dr. Abdul Rahim? Alhamdulillah, we are fine so far, alhamdulillah. Okay, thank you so much for being with us dan terima kasih banyak-banyak kalian berdua bersama dengan kita. Pastinya mungkin Dr. Rozi lah kan boleh mulakan perbincangan ataupun perkongsian kita ni sebagai individu yang menyaksikan daripada hari pertama. Kalau kita ambil cerita Maram ini 7 Oktober merupakan tarikh Maram sampai di Malaysia dan hari itu juga berlakunya pergolakan yang berada di sana. Dari sudut pandangan situasi yang nak dikongsikan bersama dengan kami, bagaimana melihat pada situasi ini untuk student-student ataupun pelajar-pelajar di bawah Dr. Rozi sendiri? Okay, saya adalah penyelaras untuk international students. So apa-apa isu yang berkaitan dengan pelajar antarabangsa, saya yang akan uruskan di Fakulti Sains Kesihatan. Saya amat terkesan dengan salah satu kisah pelajar kita. Ironinya dia tiba pada 7 Oktober dalam keadaan tidak tahu apa berlaku di Gaza. Dia tiba di Malaysia. Dia bertolak daripada Gaza pada 5 hari bulan. Perjalanan sangat jauh, 3 hari. Ditahan di sempadan selama 10 jam. Hanya selai sepinggang kerana kerajaan Israel hanya benarkan dia membawa pakaian sahaja. Bukannya bedak. Nak masuk dekat sini pun dah ada struggle tu di situ. Jadinya bila saya dalam 2 bulan ini saya menguruskan banyak isu ya. Kita ada isu visa, kita ada isu Maram adalah pelajar tajaan foundation daripada UK. Tapi dia still struggle sebab isu visa, isu pendaftaran di fakulti, isu bank menyebabkan dia menyusahkan dia ataupun masalah kepada untuk dapatkan kesihatan. Kita selalu terasa sedih, kita rasa terkesan dengan apa yang berlaku di Gaza. Tapi pada pendapat saya,
di mana pun warga Palestin, sama ada di dalam Gaza, di dalam Palestin atau di luar, mereka ada struggle mereka sendiri. Betul. Jadinya saya cuba menggunakan apa kapasiti yang saya ada untuk membantu Maram. Perjalanan Maram masih jauh, tapi dalam masa 2 bulan ni terlalu banyak benda yang dilalui. So saya rasa hari ini saya nak berkongsi dengan semua rakyat Malaysia bagaimana struggle kita tengok daripada sudut pelajar di Malaysia ini sendiri. Okey. Baik. Kita dengarkan kisah ini memang rasa begitu sedihlah sebab kali pertama menjejakkan kaki untuk menuntut ilmu dan tak tahu apa yang berlaku kan. Maram, when was the last time you have contacted your family and what was their latest update? Okay. The situation in Gaza now and from the first day of the war is catastrophic. No word in the whole dictionary can describe how the actual situation in Gaza. You know, the cutage of the internet, the electricity, there is no signal. Yes. So we as international student, Palestinian international student here in Malaysia, struggle to get any signal to contact our families. To you know, even the journalists now, they are not they cannot cover all the area of Gaza. They are not allowed to. So the last time I called my family 14 days ago. Okay. And it's not, we cannot call it's a call because it's just a few minutes with poor signals. There is, I don't know, it's not really, just say we are good, take care of you, something like this. But I know they are not good. They are struggling. It's war, it's genocide. So How many siblings you have? we are, including me, 9. But last week I lost my oldest brother, 15 years old brother. This airstrike to bombs our home in Gaza. So my brother murdered and 2 of my siblings severely injured. My young brother, 8 years old, Muhammad, suffering from severe burning, 3rd-degree burning, 90% of his body, and they are not allowed the ambulance to enter our area. There is no hospital can treat him, so he suffered without any medicine until he murdered 3 days ago. And my sister, 16 years old sister, still at home, suffering also from 3rd-degree burnings in his head, in her head, face, hands, and one of her legs. Maybe definitely. And I hear about this news happening to my family in the social media, not from them, because I'm not able to manage to contact with them. Okay, so I'm you know shocked. every single thing on media, social media, not Only from this them. bad news. Okay. I get this bad news from the social media. Some relatives told me they get managed to call some neighbors. Berat untuk Maram sendiri menerima dengan situasi ini kan. Apatah lagi kita nak dengarkan juga Dr. Jihad dan Dr. Abdul Rahim. Dr. Jihad dan juga Dr. Abdul Rahim yang kini berada bersama-sama dengan kita di talian. Of course, we really wants to know about your family. How's your family? Maybe when was the last time you get contacted with your family, Doctor? Yeah, Alhamdulillah. So far, we think they are okay. It's very difficult to communicate them as the lack of communication, and sometimes they have like very poor signal. Last call was actually last real call was during the ceasefire. So let's just say since 3 weeks ago. But to ensure that they are safe, we just following up the news as long as the names of the family is not there in the list of the murderers. So we ensure that at least they are so far okay.
The situation is, so complicated and miserable, as they are based in Jabalia. Jabalia is located at the northern part of Gaza. So the people have been suffering since the beginning of the war of lack of food, lack of water, and all the hospitals there just gone out of services. So whoever has injured, he just wait either to survive or to die, as he didn't or she cannot, have the good treatment. Yeah. So this is the situation in general in the northern Gaza and in the Gaza Strip. In overall, they are suffering right now of hunger. There is no food, no vegetables, no chicken, nothing to eat. If they go to the market, to the bazaar, there is only the onion. You just imagine the onion. So they are depending on the beans and that's it. Yeah. They have nothing more. Yeah. Doctor, how about Dr. Jihad's family? Alhamdulillah, alhamdulillah. We have been told They are fine so far. Yeah. we have been told that at first Dr. Jihad reluctant to attend the for convocation ceremony until our Royal Highness Raja Zaris insisted on meeting with Dr. Jihad. So how about the meeting? يعني بداية بشكركم على هذا اللقاء وبشكر السلطانة. يعني الحمد لله أنا كنت مسجلة للاحتفال التخرج، لكن بسبب وضع الحروب وفقدنا أفراد من العائلة فكنا حزينين يعني ومش قادرين نشارك ونفرح. وهون في وضع يعني غزة في وضع حرب وحزين ومؤلم. يعني وردنا رسالة من مكتب السلطانة بضرورة الحضور. فيعني ما شاء الله يعني السلطانة يعني جميلة رائعة، يعني استقبلتنا، أبدت رغبتها برؤيتنا وتقديم التعازي لنا وتقديم الشهادة. فكان الحمد لله يعني اللقاء جميل وموفق معها. Maybe First of all, I would like to thank TV3 and also deep thanks to the Queen of Johor, Her Majesty's, her kindness is unlimited. Actually, I just registered to join, to attend the convocation on 19th November, a few days before, of course, and when we receive news regarding, sad news regarding the family there, I lose 44 family members. So it was, of course, I've been waiting for this historical moment, and as a graduate, and I did hard for 4 years to get my PhD, but since the situation there is very difficult and my family are suffering there, so I just apologized and sent an email that I'm apologizing and hoping successful for everybody graduated. Then we received a call from the Her Majesty staff, and as the Her Majesty invited us, so we went there. She hosted us at receiving us in very, very nice way. She was like mom, as we are. I'm missing my mom in this moment, so it was. We would like to thank her for her kindness and for her initiative. So she just awarded me and handled the certificate personally. So I just feel very proud of being with her. All right, Doctor. It's completely genocide, kan? It's either you die because of the war or hunger, because itu yang berlaku, Dr. Rozi. Melihat kepada perkara ini, Dr. Rozi sebagai individu yang menyaksikan dan mendengar rintihan daripada pelajar-pelajar warga Palestin ini, apa sebenarnya kita rakyat Malaysia yang boleh kita lakukan? Sebab kita rasa geram, kita rasa marah, tapi kita tak tahu apa yang kita boleh lakukan untuk bantu berhentikan perkara ini, selain daripada getaran suara yang kita dapat luahkan. Daripada pandangan Dr. Rozi sendiri, bagaimana?
Ini adalah soalan saya juga kepada student-student Palestin. Di Fakulti Sains Kesihatan kita ada 6 orang pelajar Palestin. Secara keseluruhan di UKM kita ada hampir 80 orang pelajar Palestin. Saya berhubung rapat dengan Student Union of Palestine. Presidennya sekarang di West Bank. Student UKM juga. Okay. Kami selalu berkomunikasi, menanyakan apa yang boleh kami bantu. Sebenarnya orang Palestin bila ditanya apa yang kita rakyat Malaysia boleh bantu, mereka nakkan kita punya doa. Jangan lupakan mereka, jangan sesekali lupakan mereka. Itu sebenarnya hasrat, itu sebenarnya permintaan mereka, doa untuk mereka. So saya sebagai pensyarah, sebagai saya di UKM, saya jalankan kapasiti saya sebagai pensyarah. Tapi saya percaya sama ada kita kaya, sama ada kita kurang berkemampuan, mungkin kita tak mampu untuk donate atau bagi bantuan kewangan, kita bantu sedikit, walaupun sekecil mana pun, kita kena bantu mereka. Doa peringatan kita kan, baik yang paling penting. Di mana siapa pun kita, di mana pun kita adalah manusia, ada hati dan perasaan. Kita rasa sedih kalau benda apatah berlaku. lagi Dr. Rozi sebagai individu yang menyaksikan. Baik Dr. Rozi, terima kasih banyak-banyak. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik juga. Pastinya perjuangan ini perjuangan kita bersama, insya-Allah. Begitu juga same goes to you, Maram. Thank you so much, Maram Desaiso. Thank you juga kepada thank you so much Dr. Jihad and Dr. Abdul Rahim. Thank you for making time with us. We will keep on praying for the safety of people in Palestine, and we hope that one fine day this war will end soon and all of you will reunite with your families and loved ones. Inshallah. Inshallah. Hopefully. Thank you very much. Maram, it's a quick one. Okay, I want to add something before we end. I want to thank all people supporting Palestine, the Malaysian government, Malaysian people, my university, especially my faculty, the dean, Dr. Rozi, my supervisor, our colleagues, the Palestinian embassy, the General Union of Palestinian students here in Malaysia to support me and all the Palestinian students and people here in Malaysia. And I want to say my case and my family situation is just an example of what Palestinians suffering in Gaza. The media just cannot cover all the things. The situation is horrible than we think. Okay, Maram, of course, thank you so much for being with us. Kurang-kurangnya ini yang dapat kita tahu, dengarkan sendiri daripada mereka yang berada, keluarga mereka yang berada di sana. Okey, kita nak rehat seketika sebenarnya. Kembali selepas ini, kita akan kembali dengan segmen, salah satu segmen utama iaitu segmen Soal Wang bersama dengan Rina. Seketika nanti, rehat seketika. Thank you so much, Maram. Dahulu, aktiviti transaksi kewangan perlu dilakukan di mana-mana kaunter bank. Kini, semuanya boleh dilakukan di hujung jari dengan adanya aplikasi pintar. Namun, tahukah anda apa itu bank digital? Bank digital adalah istilah untuk semua bentuk transaksi kewangan dengan penggunaan teknologi digital. Contohnya, membuka akaun bank, urusan pembaharuan kad dan pinjaman perlu melakukannya di kaunter bank. Tetapi kini, jika ada peranti pintar dan talian internet, sambil goyang kaki pun boleh melakukannya. Sejauh manakah rakyat Malaysia tahu mengenai bank digital? Saya rasa lebih kenali sebagai online banking lah. Pernah dengar, cuma mungkin kurang ilmu sikit berkaitan perkara tersebut. Bank digital merupakan perbankan dalam talian. Bank digital, saya rasa lah bank digital tu macam yang berkaitan dengan online ke? Bank digital merupakan salah satu revolusi dari segi sistem perbankan di mana perkhidmatan perbankan yang dapat diakses melalui penggunaan komputer dan juga digital. Kebanyakan masanya sekarang ni saya lebih prefer bank digital. Tetapi ada certain time saya rasa bank konvensional pun perlu.
keutamaan saya dalam pemilihan bank tu adalah dari segi ciri-ciri keselamatan lah. Saya prefer digital bank lah sebabnya kita boleh access from our phone. Saya lebih suka kepada perbankan digital sebab dia pelbagai, antara salah satunya dia senang. Saya rasa bank digital sebab sekarang kita semua menggunakan smartphone dan mudahlah, tak perlulah kita pergi ke physical bank untuk kita buat urusan. Saya lebih memilih kepada penggunaan bank digital kerana pantas, cepat dan yang paling utama adalah kesenangan, convenience yang mana kita boleh akses pada bila-bila masa saja. Tepuk dada, tanya selera. Yang mana lebih memudahkan anda untuk membuat transaksi atau yang lebih selamat? Baik, itu pandangan penonton MHI berkenaan dengan pemahaman mereka tentang bank digital ini. Sedar ataupun tidak, kehidupan kita hari ini dimonopoli oleh fintech, iaitu financial technology, teknologi kewangan, yang mana kita melihat bahawa landscape institusi perbankan hari ini telah pun berubah dari semasa ke semasa ke era pendigitalan. Ini yang kita nak bawakan sebenarnya, bank digital ini katanya yang akan memberi pengalaman yang baru. Untuk itu kita bersama dengan Dr. Muhammad Hisham Datuk Haji Yahya, merupakan pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM. Terima kasih bersama kami hari ini, Doktor. Sihat? Alhamdulillah. Okey, Doktor, kita dah dengarkan tadi pemahaman daripada penonton kita berkenaan dengan bank digital ini. Namun sedikitlah perspektif daripada pandangan Doktor sendiri berkenaan dengan kewujudan bank digital di Malaysia. Ya, terima kasih. Sebenarnya bank digital ni adalah satu sistem perbankan yang mana berasaskan digital sepenuhnya. Jadinya pelanggan-pelanggan boleh mengakses akaun, melakukan transaksi, mengakses instrumen-instrumen kewangan secara atas talian atau elektronik. Yeah. Jadinya perbezaan ini, bank digital ni dia tidak ada banyak cawangan. In fact dia tak ada cawangan. Okay. Dia hanya online sahaja. Tiada physical bank. Ya. Jadinya disebabkan begitu, kos operasi bank digital ni adalah lebih murah berbanding dengan bank-bank tradisional. Jadinya dengan disebabkan kos-kos operasi yang murah, tiada cawangan, menyebabkan mereka boleh memberikan khidmat dengan pada kadar yang lebih murah kepada pelanggan mereka. Jadi macam contohnya kita lihat kalau tengok macam, saya bagi contoh macam fintech macam Alipay. Alipay bandingkan dengan credit card biasa kan. Macam Alipay ni dia charge the merchant punya charges dalam 0.05%. Yeah. Sedangkan credit card dia akan charge dalam antara 2 hingga 4% kepada merchant. Jadi kos tu tinggi. Jadi bagaimana Alipay mengambil keuntungan? So basically bank-bank digital ni atau fintech ni mengambil keuntungan dari segi volume yang tinggi. Jadi contohnya macam Alipay ni, transaction dia dalam satu saat ada 300,000 transaction satu saat. Jadi you boleh imagine lah, kalau 5 sen kali 3,000 satu saat, berapa banyak you dapat. Jadinya pada saya itulah bank digital ni pun sama. Jadi akan memberi kemudahan lah kepada pelanggan perbankan di Malaysia. Bila sebut tentang memberi kemudahan, sudah tentunya ia akan melibatkan ramai pengguna-pengguna yang selama ini mungkin susah untuk mereka mendapatkan perkhidmatan dari bank-bank konvensional ataupun bank fizikal. Kita nak bercakap dari sudut pengguna yang berada di kawasan luar bandar. Tetapi apa yang paling penting adalah dari segi akses internet itu sendiri. Bagaimana Doktor melihat dari sudut untuk kelebihan manfaat yang bakal diberikan ini, tetapi dalam masa yang sama juga perlu dipastikan berkenaan dengan akses internet ini? Okay. Pihak kerajaan Malaysia telah, saya rasa pihak MCMC telah berusaha keras bagi menjamin akses kepada rangkaian internet di negara ini. Saya rasa itu mungkin masalah yang bukan begitu besar lah. Cumanya still jika tiada bank digital ni mungkin agak susah untuk pelanggan-pelanggan yang tinggal di kawasan-kawasan yang agak jauh dari bandar untuk mengakses kepada bank-bank. Jadi kalau macam kita tengok ada kajian menunjukkan bahawa di Malaysia ni tahun 2020 14% daripada populasi dewasa di Malaysia ni tidak berbank.
maknanya tidak ada akaun bank. Dan 41% populasi dewasa di Malaysia ni kurang berbank, unserved or underserved. So jadinya mereka ada akaun bank tapi mereka tidak ada perkhidmatan, tidak mengambil pinjaman, tidak membuat pelaburan di bank-bank. Jadinya bila adanya bank-bank digital ni, dia boleh membantu. Contohnya kalau macam perniagaan. So biasanya kalau perniagaan, kalau kita pergi ke bank-bank yang tradisional ni, dia akan minta track record. Kalau macam kita nak buat personal loan, dia minta payslip. Betul. Jadinya agak susah untuk perniagaan-perniagaan yang baru untuk ada. Tak adalah baru-baru mula perniagaan, mana ada track record. Betul. Jadinya bank-bank digital ni, kelebihan bank-bank digital ni adalah mereka aktif di dalam AI dan big data dan analytics. So instead of mereka pergi ke tengok Secris atau tengok maklumat dari bank negara, mereka boleh buat analisa sendiri sama ada si peminjam ni, pemohon ni layak atau tidak untuk pinjaman. Macam contoh Rabobank di Netherlands. Mereka boleh meluluskan pinjaman dalam masa 15 minit selepas permohonan dihantar. Jadi itu agak efisien lah. Dan ini boleh membantu dari segi kita punya mikroekonomi lah. Macam gig ekonomi, mikroekonomi. Mereka ni nak kata duit tu ada, cumanya mereka memerlukan kadang-kadang kewangan dengan cepat. Contohnya macam factoring. Kadang-kadang kita dah keluarkan invoice, duit tak masuk. Kita perlukan wang cepat. Pergi ke bank tradisional, saya bukan mengatakan bank tradisional tak elok. Mengatakan mereka ni ada legacy. Macam dia ada macam dia punya prosedur macam mana. Betul. A, B, C. Jadinya bila kita ada di digital bank ni cepat kita boleh dapat kita punya pinjaman. Jadi memudahkan, memberi kerinceran kepada perniagaan. Bila doktor menyentuh tentang cepat dari segi memudahkan pinjaman, saya melihat ia sebagai salah satu peluang kepada usahawan-usahawan kita dan ianya merupakan satu manfaatlah untuk mereka. Tetapi dalam masa yang sama, bagaimana pula doktor melihat ianya adakah mampu untuk menggalakkan pelanggan-pelanggan ini menambahkan hutang? Ya. Ini dari segi macam inilah, sebelum saya cakap ni ada caveat sikit. Interest ni dia riba. Riba tu haram dalam Islam. Jadi kalau boleh kita berhati-hatilah bila kita membuat pinjaman. Memang betul. Bila kita mudah untuk mendapat pinjaman ni, kita kena ada satu disiplin lah, financial discipline orang panggil. Di mana yes, memang kita nak pinjaman yang banyak. Tetapi kita kena ada efisiensi lah. Maknanya apa duit masuk berbaloi dengan duit yang keluar. Jadinya ia kena commensurate lah. Baik. Itu kita lihat dari segi financial disiplin yang perlu ada pada setiap pelanggan itu sendiri. Baik, bila menyentuh tentang bank digital ini, kita tahu ia dijalankan secara dalam talian, secara online. Pasti akan ada juga kerisauan dan kebimbangan dalam kalangan pengguna sendiri berkenaan dengan isu keselamatan, security itu, doktor. Mudahnya bagaimana mereka memikirkan pencerobohan data. Isu scamming pun kalau dalam bank tradisional pun berlaku, apatah lagi di peringkat bank digital. Jadi dari sudut security-nya bagaimana? Security ni dia ada beberapa perspektif lah. Pertama dari segi bank itu sendiri, disebabkan mudah untuk menubuhkan bank digital. Contohnya modal berbayar untuk bank digital di Malaysia hanya 300 juta ringgit. Sedangkan bank tradisional dia perlukan 2 bilion ringgit untuk modal berbayar mereka. Jadinya satu mudah untuk buat bank tu. Jadi bank tu sendiri kita tak tahu kekuatan. Jadinya bank negara semasa 5 syarikat bank digital di-approve ni, kita nampak dia punya requirement dia quite stringent lah. Maknanya bukan sebarangan syarikat boleh menubuhkan bank digital. Betul. Mereka kena ada track record lah. Jadinya macam soalan tadi, dia mengatakan dari segi security, setiap bank yang berdaftar di Malaysia ni memang ada protection di bawah PIDM, Perbadan Deposit Insurance Malaysia, PDIM. Jadi maknanya kalau apa berlaku pada bank tu tutup ke apa, pelanggan akan dapat pulangan wang mereka kembali maksimum RM250,000. Itu satu. Dan keduanya dari segi scam. Kita takut
okey. Memang sekarang ni semua online, kita nampak macam-macam aktiviti. So sebenarnya bank-bank digital ni dia punya priority dia adalah security. They spend so much on security. Macam sekarang kita ada SSL, TLS, dia punya protokol. In fact, Bank Negara sendiri semasa application untuk approval bank digital ni, dia nak tengok dia punya network management, cloud management, what's your architecture, sama ada secure atau tak secure. Sebab ini dia cukup satu kesilapan dah boleh kata apa? Meruntuhkanlah ekonomi bank digital. Dan saya percaya dalam kalangan pengguna itu sendiri perlu ada keyakinan dan kepercayaan terhadap bank digital ini. Dan juga kita kena kata celik dari segi celik kewangan dan celik dari segi scam. Okey, macam baik. Phishing, itu kita kena tahulah semua tu. Okey. Saya rasa ini pentinglah untuk golongan pengguna sendiri untuk mereka memahami sebelum menjadi seorang pelanggan bank digital. Doktor, terima kasih banyak-banyak bersama kami di Malaysia hari ini. Dr. Muhammad Hisham Datuk Haji Yahya, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi UPM, bersama dengan kita berkongsi berkenaan dengan manfaat kepada pengguna berkenaan dengan bank digital ini. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami di MHI selepas ini. Masih lagi bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Cuma kali ini saya nak berkongsi berita gembira kepada anda semua, terutama sekali warga Melaka ataupun berada berdekatan lah. Kita termasuklah, tak jauh sangat, sejam setengah. Kalau mungkin trafik yang agak jam 2 jam kan sampai ke Melaka. Ini dia Karnival Islamik Antarabangsa Melaka 2023 seperti dengan Tahun Melawat Melaka 2024, TMM 2024. Pastinya ada tarikan tersendiri. Jadi kita bersama dengan Tuan Abdul Razak Abu selaku Ketua Ahli Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ini segak-segak datang studio kami, pastinya ada berita gembira. Ada yang nak disampaikan kepada mereka bersempena dengan Karnival Islamik Antarabangsa Melaka 2023. Katanya 5 hari. 5 hari. Mungkin nak kongsikan bersama kami. Terima kasih pengacara majlis. Saya datang daripada Melaka ini. Pertama saya menyampaikan salam yang amat berhormat Datuk Seri Utamalah. Tak dapat bersama dengan Ketua Menteri Melaka yang Datuk Seri Rauf. Dan hari ini saya ingin berkongsi bukan saja kepada rakyat seluruh negeri Melaka, tapi khususnya seluruh rakyat di Malaysia. Betul. Kerana pada tahun hadapan merupakan Tahun Melawat Melaka 2024. Singkatannya TMM 2024. Jadi pelbagai acara telah pun kerajaan negeri susun di bawah pimpinan yang amat hormat Datuk Seri Utama Ketua Menteri. So antaranya program-program yang telah kita susun, pertama sekali kita akan menceriakan, mencantikkan bandaraya dan PBT yang ada di seluruh negeri Melaka. Dan tuan-tuan, kita di Melaka, Tahun Melawat Melaka ini bukan saja kita nak rancakkan dari segi kebersihan, tarikan menarik dan sebagainya, tetapi kita fokus juga pada kali ini Tahun Melawat Melaka kita fokus kepada Islamik, kerana kita akan adakan program selawat, komersial Islam antarabangsa, dan kita telah menyusun mulai pada 28 hari bulan sehingga 1 Januari nanti kita akan bermula dengan Islamik, program-program Islamik. Antaranya kita akan buat program-program selawat. Program selawat ni fokusnya pada 30 Disember berlangsung di Stadium Hang Jebat, Kerubung. Dan kita anggarkan lebih kurang 40 orang. Biasa stadium ni kita kumpulkan pemain bola, peminat bola saja. 40,000. 40,000 ni kita jangkakan akan dapat dicapai. Tapi kita jangka lebih daripada 40,000. Lebih daripada itu. Kapasiti yang dapat dimuatkan 40,000 lah. Kapasiti stadium tu mungkin dalam 60 ke 70,000. Tapi kita target 40,000 kita mengambil kepada mungkin sekurang-kurangnya 40,000. Okey. Melaka ni satu tempat yang memang kita sangat sinonim dengan healing kan. Kita suka pergi Melaka lah. Setiap hari Minggu
itulah tempatnya, destinasi-destinasi yang dipilih, apa yang menarik berada di Melaka dan sebagainya. Katanya ada juga ini merupakan inisiatif Kerajaan Negeri Melaka, zon bebas kenderaan di sekitar kawasan Bandar Hilir. Itu agak macam mustahil nak buat sebab kawasan ni kawasan yang sememangnya masya-Allah kan. Tapi kita masih lagi turun Melaka. Macam mana masya-Allah pun kita masih lagi turun Melaka. Jadi bagaimana dengan perancangan? Mungkin ini ada strateginya kan? Terima kasih pengacara. Bila orang kata datang Melaka ni dah terkenal macam Darul Jam. Iyalah, betul. Tapi di bawah pimpinan Muhammad Tun Sri Ketua Menteri Melaka ni, dia cuba satu kaedah baru. Jadi kita cuba menutup jalan ni pada setiap hari Sabtu dengan program santai Bandar Hilir. Pada peringkat awal ni pada bulan 8, kalau tak silap saya pada bulan 8 kita telah bermula program ini. Mendapat kritikan dan toman yang amat dahsyat lah. Daripada kerana kita nak berubah sesuatu benda, anjakkan kepada suatu benda, mungkin memakan masa dan sukar masyarakat itu terima. Tetapi apabila program ini telah dilaksanakan oleh Datuk Bandar, Datuk Saidan Bani Bandaraya dengan permintaan yang amat Ketua Menteri, kita nampak masyarakat pula menunggu-nunggu hari Sabtu. Bila hari Sabtu ini, jalan ini ditutup lebih kurang 1.8 km sepanjang Bandar Hilir itu. Kerana apabila jalan ini ditutup, ada gerai kedai makan di tengah jalan. Jalan ini digunakan oleh orang sebelum ni, kenderaan, lalu lalang. Tapi akhirnya rakyat boleh terima. Dan mereka tak sabar pula menunggu hari Sabtu. Kerana apabila hari Sabtu itu jalan ditutup dari pukul 6 hingga pukul 12 malam, berbagai aktiviti dengan persembahan tariannya, nyanyiannya di atas jalan raya. Makan pun di atas jalan raya. Dengan bersuasanakan yang kita tahu kan, keliling Bandar Hilir itu memang sangat jam kan. Sebelum ni. Kalau tuan-tuan datang, mungkin yang dah lama tak datang Melaka, datanglah Melaka sekarang. Kerana Melaka dah cukup ceria, terang, pokok berlampu, bangunan berlampu, sungai berlampu, kapal berlampu, semua berlampu. Jadi cukup malam dia, masya-Allah suasana. Seronok. 3 tahun belajar kat sana rasa macam tak nak balik. 3 tahun Okey, satu lagi yang kita nak kongsikan dekat sini, ini juga sangat penting. Merupakan antara inisiatif Kerajaan Negeri Melaka juga, katanya akan adakan event berskala besar. Okey, termasuklah ini yang kita kabarkan tadi, Karnival Islamic Antarabangsa Melaka. Macam mana mungkin nak kongsikan lagi dari sudut istimewanya tarikan pada kali ini? Okey, dari segi Karnival Islamic kita akan buat program antaranya berselawat. Bila berselawat ini kita panggil kasidah-kasidah daripada negara jiran kita, daripada Indonesia sebagainya. Dan kita ada juga beberapa program keagamaan yang kita dah susun. Antaranya kita pernikahan mu'alaf. Mu'alaf ni orang baru memeluk Islam sebagainya. Dan kita ada khusus perkahwinan. Dan kita penambahbaikan kepada program-program Islamik yang sedia ada ini. Dan uniknya Tahun Melawat Melaka pada kali ini, seperti saya katakan, kita dalam konteks sosial, sukan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang sebelum ini kita terlupa kepada keagamaan. Tetapi di bawah kepimpinan Kerajaan Negeri sekarang, kita fokus kepada semua sudut. Bagi sudut keagamaan. Okey, ini kira penutup yang sangat baiklah untuk tahun 2023 dan menerima menjelangnya 2024 dengan satu perancangan yang insya-Allah kita harapkan yang terbaik juga. Itu dia. Program Bandaraya Melaka berselawat pada 30 Disember 2023. Ajak ramai-ramai turun. Tak apa, jam sekali ni saja. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Abdul Razak bin Abu, Ketua Ahli Majlis Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, bersama dengan kita berkongsi tentang event yang akan berlangsung pada 30 Disember 2023. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini. Bagi mereka yang nak menyalurkan sumbangan anda, ada tempat yang terbaik, platform yang terbaik, segalanya seketika nanti. Baik, kita nak bawakan berkenaan dengan wakaf dan infak pemindaan masjid pertama di Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Bersama kita hari ini saya alu-alukan Ustaz Cik Amran Mat Yusof, pendakwa bebas merangkap Duta Khas Pembinaan Masjid pertama di Bukit Beruntung. Assalamualaikum Ustaz, sihat? Waalaikumsalam, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, mungkin sebelum kita nak bercerita lebih lanjut, Ustaz boleh berikan sedikitlah latar belakang berkenaan dengan pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 25 tahun saya tinggal di Bukit Beruntung. Dan dalam tempoh 25 tahun itu sampai sekarang kami masih belum ada masjid. Sebab itu kita sebut masjid ni masjid yang pertama di Bukit Beruntung. Dalam tempoh 25 tahun itu pembangunan berlaku di daerah Hulu Selangor ni cukup besar. Malah termasuk pula dalam daerah itu adalah dipanggil sebagai hub otomotif. Pro 2, Proton dan sebagainya lah. Di sana ni pembangunan sehingga populasi penduduk mencecah sampai 60,000 orang. Tapi masjid belum ada. Yeah. Yang ada sekarang ni ada 11 surau, 6 daripadanya adalah surau Jumaat. Tapi limpahan jemaah tu berlaku sehingga kadang-kadang kita terpaksa tumpang di masjid jiran kami di Bukit Sentosa. Dan sebab itu dalam 25 tahun ini kami berusaha semenjak lebih kurang tahun 1998 ke atas tu mohon untuk cari, dan alhamdulillah sampai pada hari ini kita dah dapat tanah daripada pemaju, kita dah ada pelan pembangunan yang agak sempurna, kita dah ada AJK pembinaan yang bersiap sedia bermula 2013. Kita dah dapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, dan yang satu belum ada, dana belum mencukupi. Jadi kita sedang berusaha untuk mendapatkan jumlah dan kos sebenar dalam memulakan pembangunan di Bukit Beruntung ni. Baik Ustaz, bila sebut tentang jumlah atau berapa agaknya jumlah keseluruhan yang diperlukan dan sasaran ketika ini? Baik, kalau melihat keseluruhan, kos dia adalah 16 juta, meliputi kompleks masjid termasuk dewan solat, dewan serbaguna, rumah-rumah staf dan sebagainya lah. Jadi banyak banyak ruang pembinaan itu berlaku, dan hari ini sampai hari ini kutipan kita dapat 4.8 juta. 4.8 juta. Kita masih berharap untuk dapat tambahan lagi 12 juta. InsyaAllah moga-moga dengan bantuan daripada pihak MHI ini mewar-warkan dapat merealisasikan keperluan. Saya pandang pada waktu ini bukan satu kemahuan untuk membina masjid tu, tapi satu keperluan. Sebab tu kami berusaha untuk dapatkan baki lebih kurang lagi 12 juta sehingga menunggu 75% kutipan barulah memulakan pembinaan mengikut syaratnya. InsyaAllah. Dan pastinya kita nak tahu juga lah Ustaz, dari segi kebaikan untuk setiap daripada umat ni berinfak dan juga berwakaf. Baik, nombor satu sekali, apabila mereka infak kepada pembinaan ini, masjid ni akan tampung 3,500 jemaah. Maka kalau kita baca di dalam kitab Madarijus Salikin, disebut oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia menyatakan bahawa sesungguhnya jika seseorang itu mengetahui akan kebaikan bersedekah dan kebaikan sedekah itu sampai kepada Allah Ta'ala dahulu sebelum sampai kepada orang yang kita bagi, maka kita akan rasa seronok untuk melakukannya. Kita tidak akan tunggu, melainkan kita menyegerakan sebab kita tahu harta yang kita sumbangkan itu akan sampai terus kepada Allah sebelum sampai kepada penerimanya. InsyaAllah. Dan bila mendengar tentang kebaikan berinfak ini, Ustaz, pasti ramai dalam kalangan penonton ada terdetik perasaan mereka nak melakukan infak ini. Bagaimana caranya untuk memudahkan mereka, Ustaz? Baik, hari ini senang. Sangat senang. Nombor akaun tertera di kaca TV. QR code lagi senang, scan aja. Kan tak ada alasan dah. Dan yang paling penting saya selalu ingatkan kita bahawa kirimkanlah harta kita ke akhirat sebelum kita mati, kerana bila dah mati besok kita dah tak sempat nak bawa. Jadi gunakanlah ruang nombor akaun yang kita nampak di kaca TV MHI hari ini supaya kita dapat kongsi harta kita, terutama kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga bahawa sesungguhnya sedekah pada hari Jumaat kalau dibandingkan dengan hari lain seumpama sedekah pada bulan Ramadan berbanding dengan bulan lain, dan gandaannya sehingga 700 kali ganda. Alhamdulillah. Okay, sedikit kata-kata akhir untuk mereka di luar sana, Ustaz. Saya menyeru terutama penduduk Bukit Beruntung sendiri, penduduk Bukit Sentosa jiran kami,
individu-individu, badan korporat, orang-orang kaya, orang-orang berharta, sama ada yang punya syarikat dan jabatan dan sebagainya, jom kita sama-sama menghulurkan bantuan bagi merealisasikan pembinaan yang kita dah tangguh ni, usaha ni dah 25 tahun. Harap-haraplah yang menonton, jom kita ambil peluang dan ruang, moga-moga Allah pertemukan kita nanti dalam syurga dengan bukti kita punya sedekah di dalam pembinaan masjid ini. InsyaAllah, mudah-mudahan segala urusannya dapat dipermudah, Ustaz. Dan pastinya kita juga mengharapkan dana pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung ini menjadi satu wadah untuk perpaduan ummah. Boleh terus layari websitenya www.masjidbukitberuntung.com. Betul ya, Ustaz? Betul. Okay. Baik, terima kasih Ustaz bersama kami di Malaysia hari ini untuk perkongsian berkenaan dengan wakaf dan juga infak ini. Dah sampai ke penghujung siaran. Saya mungkin nak kongsikan kepada penonton berkenaan dengan topik kita minggu depan. Agak-agaknya apa ya, Nim? Okey, topik kita untuk minggu hadapan iaitu bermain dengan tanah liat dan ianya boleh dijadikan sebagai sumber rezeki. Pastinya anda ingin tahu apa yang akan kita bawakan, konteks bagaimana yang akan kita bawakan kepada anda. Jangan lupa untuk saksikan kami di semua platform media sosial. Kita ada Instagram, kita ada Facebook, MHI TV3 dan pastinya kalau anda nak saksikan siaran ulangan kami pun boleh di TV3 Malaysia YouTube dan jangan ketinggalan untuk anda turut serta mendapatkan stream live secara HD di aplikasi Tonton. Okey, sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Teruskan menyokong kami di Malaysia hari ini. وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن